Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram hantu tali gantung mengganggu penduduk kampung. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, diberikan kesihatan, dipanjangkan umur, juga dimurahkan rezeki. Kampung Pandan Seri sedang musim durian. Sepanjang musim itu, Bang Akuk tidur di pondok duriannya, beberapa meter dari tanah perkuburan Islam kampung itu. Seperti biasa, menjelang tengah malam dia pasti menyusul dusunnya memungut durian. Kalau tidak, sudah pasti duriannya akan dipungut budak-budak dadah yang sering merayau di dusun orang tidak kira waktu. Malam tu, angin mendesah, sekali-sekali kilat memancar, durian amat rahat. Di setiap penjuru dusun kedengaran bunyi durian gugur. Kalau tak cepat pungut, habislah pagi esok, kata Bang Akuk dalam hatinya. Sambil mengalas batu rotan tu, dia menyuluh di kawasan pangkal pokok yang ada 20 batang tu. Banyakkan pokok durian di situ, di dusun Bang Akuk. Pokok tua dusun tu harta pusaka peninggalan ayahnya. Angin malam tu terus mendesah, kadang-kadang kuat, kadang-kadang perlahan. Ketika bertiup kencang, meliang liuk kebanyakan dahan pokok dibuatnya. Ketika itu juga kedengaran bunyi durian gugur bertambah banyak. Hati Bang Akuk kepalang gembira, rezekinya esok hari pasti bertambah, fikirnya. Sebiji demi sebiji durian dipungut dan dimasukkan ke dalam baku rotan. Hati Bang Akuk begitu lega, duriannya tak sempat dipungut Mak Kian, panggilan biasa kepada budak-budak penagih dadah di kampungnya. Bagaimanapun, sesampai saja di pangkal sebatang durian berhampiran tanah perkuburan tu, Bang Akuk terkejut. Dah datang pun dia. Nasib baik aku sudah habis pungut. Tak dapatlah dia, bisik hati Bang Akuk. Sebaik saja dia ternampak satu dermaga di tepi dusunnya. Pasal apa dia menuju ke kubur pula? Kata Bang Akuk kehairanan. Bang Akuk bergerak menyusul ke penjuru tanahnya. Kemudian dia menyembunyikan diri di sebalik sebatang pokok besar. Lembaga itu bergerak perlahan sambil menarik seutas tali bobot kira-kira 2 depa panjangnya. Tanpa membuang masa, Bang Akuk menyuluh suluhannya tepat ke wajah lembaga itu. Sekali lagi Bang Akuk terkejut apabila wajah lembaga itu menyerupai orang yang dikenalinya. Aku kenal tu, bisik hati Bang Akuk. Pak Misan tu. Bang Akuk melaung kuat-kuatnya memanggil Pak Misan, orang tua kampung yang sering menjadi temannya berbual. Bagi penduduk kampung Pandan Seri, Pak Misan adalah seorang tokoh. Dia terkenal pendekarnya. Selain itu, dia juga tempat penduduk lelaki meminta ubat untuk menguatkan tenaga tertentu. Tiada sebarang jawapan daripada lembaga itu. Dia berjalan terus sambil mengheret tali bubut. Tidak beberapa minit, satu kejadian mengejutkan Bang Akuk. Sebaik-baik saja dia membongkok memungut durian dan kemudian tegak semula, lembaga berwajah Pak Misan hilang dalam gelap malam itu. Puas juga Bang Akuk menyuluh di setiap penjuru dusun duriannya, namun lembaga itu tetap tidak kelihatan lagi.
Bang Akop melaung memanggil Pak Misan, tetapi tidak ada sebarang jawapan. Dia mula takut. Angin bertiup lebih kencang, daun-daunan berguguran, kilat memancar sekali-sekala. Bunyi burung hantu di kejauhan menambahkan seram suasana ketika itu. Bang Akop betul-betul ketakutan. Dia tidak mempedulikan lagi durian yang gugur, apa yang ada di bakulnya. Itu saja dibawa pulang ke pondok. Langkahnya begitu cepat, hatinya bertanya sendiri, mengapa Pak Misan merayau di tanah perkuburan pada tengah-tengah malam begini? Berbagai alasan yang bersarang di kepalanya. Menjelang subuh keesokan harinya, Bang Akop pulang ke rumah membawa durian yang penuh sarat di dalam bakul di belakang motosikalnya. Sebaik saja sampai di kepala simpang, Bang Akop terkejut besar. Ramai penduduk terkumpul di situ. Sebuah Land Rover hitam juga ada di situ. Apa halnya ni? Tanya Bang Akop apabila ternampak kaki orang terjulur dari belakang Land Rover hitam itu. Pagi itu kampung Panan Seri gempar secara tiba-tiba. Seorang penduduk Mat Jami menemui mayat Pak Misan terlentang di bangsal di belakang rumahnya. Terpandang saja mayat itu, Mat Jami patah balik ke masjid. Dia ingin memberitahu jemaah masjid yang belum pulang selepas menunaikan solat subuh. Namun ketua kampung dan Pak Imam masih di masjid. Mereka dan beberapa jamaah terkejut dengan berita yang dibawa Pak Jami. Tanpa membuang masa, mereka beredar ke rumah Pak Misan. Pak Misan sudah kaku di tepi bangsal. Mayat dia dikerumi semut halus. Apa hal Pak Misan memegang tali? Tanya Pak Imam. Semua yang ada menerpa menghampiri mayat Pak Misan. Soalannya itu tidak terjawab. Tidak ada seorang pun di situ yang tahu mengapa seutas tali bubut panjang dua depa itu ada di sisi Pak Misan. Kemaskan rumah Pak Misan, arah Tok Ketua Kampung. Seorang pergi beritahu polis. Beberapa orang segera naik ke rumah Pak Misan. Pintu depan dan semua tingkap rumah itu terbuka. Mereka mengemas di sana sini dan membentang tikar tempat Pak Misan dibaringkan nanti. Kemudian kamu beritahu semua anak Pak Misan, sambung Tok Ketua Kampung. Apabila salah seorang penduduk bersedia dengan motosikalnya untuk ke balai polis kira-kira 5 km dari kampungnya itu. Dalam masa yang singkat saja, kematian Pak Misan tersebar ke seluruh kampung. Ramai mulai datang kerana ingin melihat keadaan Pak Misan yang dikatakan misteri itu. Polis datang dan mengambil mayat Pak Misan untuk dibedah siasat. Orang kampung terus mengerumuni Land Rover hitam. Ketika itu Bang Akop sampai dan dia berhenti di situ bersama-sama dengan orang ramai. Di situ juga dia mendengar cerita mengenai mayat Pak Misan terbujur memegang seutas tali. Pak Misan memegang tali? Tanya Bang Akop sendirian. Keanehan itu timbul kerana dia sendiri terserempak dengan lembaga menyerupai Pak Misan di kebun durian. Dia juga kelihatan mengheret seutas kaki. Selesai urusan kebumian Pak Misan, cerita misteri kematian Pak Misan tidak habis di situ. Ia merebak terus. Ramai yang bersimpati dengan arwah Pak Misan. Namun ramai juga yang mengaitkannya dengan berbagai kisah timbul ketika Pak Misan masih hidup. Seminggu selepas kematian Pak Misan, timbul pula kejadian yang lebih buruk. Kampung Panan Seri ditimpa suasana yang menakutkan. Menjelang senja saja terdengar suara terpekik terlolong. Kononnya terpandang lembaga mengheret tali berjalan di sekitar rumah Pak Misan. Yang mendakwa nampak hanya seorang dua, tapi ceritanya cepat merebak sampai ke telinga anak remaja dan suri rumah. Suatu senja, beberapa lelaki agak tua berjalan melintasi rumah arwah Pak Misan yang tinggal kosong sejak kematiannya. Sebaik saja sampai di depan rumah itu, mereka ternampak jelas satu lembaga menyerupai Pak Misan. Sebelum meninggal di situlah kebiasaan Pak Misan berdiri menunggu kawan-kawannya bersama ke masjid. Hari demi hari semakin ramai orang terserempak dengan lembaga itu. Yang anehnya, tiap kali bertemu lembaga, orang tua itu sedang mengheret tali. Bukan itu saja, tali bubut itu juga melahirkan satu lagi misteri. Beberapa orang suri rumah pernah terserempak tali itu bertengkar di depan pintu rumah. Kejadian itu sesungguhnya amat menakutkan penduduk Panan Seri.
Langkah mengatasinya diambil. Tok ketua kampung memanggil anak buah berkumpul mencari jalan menghilangkan jelmaan itu. Ramai penduduk kampung bersimpati dengan arwah Pak Misan. Mereka tidak mahu jelmaan lembaga itu dikaitkan dengan Pak Misan. Sudahlah, ketika ada hayatnya dulu, hidup sebatang kara, ditinggalkan anak dan matinya pula menjadi sedemikian rupa. Baiklah, biar saya cuba bercakap dengan lembaga itu, kata Pak Imam membuat cadangan. Saya nak ikut Pak Imam, celah seorang ketika berlangsung pertemuan penduduk di kampung, masjid kampung itu. Biar saya pergi seorang diri, jawab Pak Imam. Saya merayu dengan makhluk halus itu nanti, jangan mengganggu penduduk kampung kita. Ramai orang tua di kampung itu percaya kononnya ketika hayatnya dulu, Pak Misan banyak menyimpan ilmu batin, termasuklah ilmu mempertahankan diri dan penggerun. Banyak makhluk halus mendampinginya. Akibatnya kehidupan Pak Misan menjadi tidak tenteram, terutamanya pada penghujung hayatnya. Pada usia penghujung 60-an Pak Misan kematian isteri, dia tinggal kesepian. Semua anaknya sudah berkeluarga dan tinggal jauh dari rumah orang tua itu. Akhirnya kira-kira 6 bulan hidup membujang dan dihimpit berbagai tekanan perasaan. Pak Misan menyuarakan rasa hati kepada semua anaknya untuk berkahwin lagi. Tak boleh ayah. Kalau ayah mati nanti senang saja janda ayah dapat harta. Kami dapat apa? Kata anak sulung, anak yang lain juga sekata. Mendengar itu, Pak Misan tunduk saja, air matanya menitis ke lantai. Betapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Pak Misan menahan hati, tidak terhingga. Semua anaknya mementingkan diri tanpa memikirkan keadaan dan perasaan si ayah. Agak lama juga Pak Misan bergelut dengan perasaan. Rajuan dan bujukan syaitan tidak terputus-putus menyerang Pak Misan. Dengan sedikit iman di dada, dapat juga Pak Misan melawannya. Namun sampai bila? Suatu hari, bujukan syaitan bertambah kuat. Dia menabur janji yang indah-indah dengan syarat Pak Misan mengikut kehendaknya. Pak Misan bergelut lagi dengan hasutan itu. Namun akhirnya dia sudah mencapai sukses tadi, tetapi dia masih mampu melawan bujukan itu. Dia rebah di bangsal di belakang rumah. Sejak kematian Pak Misan, timbullah berbagai cerita mengenainya. Ada yang menamakan jelmaan lembaga itu sebagai hantu tali gantung. Begitu buruknya sekali fitnah yang dicipta setengah anggota masyarakat kampung itu. Assalamualaikum, seru Pak Imam di depan rumah Pak Misan. Tak ada jawapan. Sah ini syaitan. Ia menyerupai jahatnya syaitan jahanam, kata Pak Imam dalam hati. Bila dia membaca ayat suci khusus menghalau syaitan. Sudah Pak Misan, sudah meninggal. Ini bukan dunianya lagi. Pergi. Setelah di situ Pak Imam mengajak beberapa penduduk kampung pergi ke kubur Pak Misan. Mereka membaca Al-Fatihah Yasin di samping memohon doa agar roh Pak Misan sentiasa dalam keadaan dirahmati Allah. Amin. Inilah betapa jahatnya syaitan yang menjadi musuh kepada manusia. Dan manusia seharusnya juga menjadi musuh kepada syaitan. Dan janganlah jadi kawan syaitan ataupun menjadikan syaitan sebagai pendinding dirinya. Sesungguhnya yang lebih baik itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara cerita atau perkongsian yang dapat aku kongsikan kepada anda. Semoga cerita ini menghiburkan diri anda dan semoga kita akan bertemu lagi dalam kisah-kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda nanti. Apa-apa pun aku nak mengucapkan terima kasih dan selamat berundur. Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi. Bye.